Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladzina astafa, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertamanya, marilah kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam yang berbahagia ini ada ruang dan masih berpeluang di atas talian. Maka kita hargai ruang dan peluang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada malam yang berbahagia ini untuk kita bicarakan satu topik khas, iaitu rahsia langit. Rahsia langit. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ayat 11 dan ayat 12 surah At-Tariq, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sadaq. Sadaqallahul azim. Ayat 11 surah At-Tariq, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, demi langit yang melimpahkan air hujan, dan bumi pula menumbuhkan segala bentuk tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Ayat 11 dan ayat 12 surah At-Tariq. Hadirin hadirat tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mulakan firman-Nya pada ayat 11 surah At-Tariq dengan kalimah sumpah, was-samaa'i dzatir raj', demi langit yang melimpahkan air hujan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala susuli pula pada ayat 12 surah At-Tariq dengan menghubungkan langit tak keseorangan. Langit digandingkan, diregukan dengan bumi. Walaupun langit itu kedudukannya pada penglihatan mata kasar di atas, manakala muka bumi itu kedudukannya pada penglihatan mata kasar di bawah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak membezakan antara martabat langit di atas dengan darjat muka bumi di bawah. Malah Allah hubungkan ayat 11 surah At-Tariq dengan ayat 12 surah At-Tariq. Was-samaa'i dzatir raj', demi langit yang melimpahkan air hujan, dan bumi pula setelah meraih limpahan air hujan daripada langit, tugas bumi pula menumbuhkan pelbagai bentuk tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala buka minda fikiran kita supaya kita selaku hamba-Nya hargai apa pun, kita kena hargai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hargai apa yang ada di atas daripada kedudukan kita, iaitu langit. Kerana apa? Kerana banyak rahsia yang kita tidak fahami tentang
al-hal, hal ehwal langit, dan al-ma'al, dapatan perolehan dari langit. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dulu langit, dan sebutan Allah, firman Allah ini Allah mulakan dengan kalimah sumpah. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, ini bukan sembarangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar kita beri perhatian dan ambil peringatan. Apa yang kita nak perhatikanlah. Ialah dah perhati langit. Setelah perhatikan langit, ya, zikra, ambil peringatan daripada hal ehwal langit serta dapatan perolehan dari langit. Lalu Allah bersumpah, was-sama'i zatir rajam, demi langit yang melimpahkan air hujan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala susuli pula dengan penempatan yang kita diam. Penempatan di mana kita jalani kehidupan. Inilah dia muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sedarkan dan insafkan kita betapa bumi juga tidak keseorangan. Bumi perlu mendapat sokongan daripada langit. Apa dia sokongan dari langit? Limpahan air hujan. Itu keperluan bumi. Apabila bumi meraih memperoleh limpahan air hujan, barulah bumi serlahkan kelebihan, keistimewaan, keutamaan yang ada padanya. Inilah yang Allah perakukan. Wal ardi zatis sadaq. Dan bumi pula setelah menerima limpahan air hujan, maka bumi menumbuhkan pelbagai tanaman, tumbuh-tumbuhan. Sidang ahli jamaah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dah mula buka minda kita. Betapa kita yang menjalani hidup, kita jalani hidup, kita pijak di muka bumi. Dan bumi yang kita pijak ini sememangnya tertunggu-tunggu, ternanti-nanti limpahan air hujan dari langit. Maka jangan ketepikan langit. Jangan lupakan langit. Ialah apa yang kita nak perlu perhatikan langit itu. Inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tekankan agar kita hargai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma khalaqta hadza batila. Apa yang Allah ciptakan tak sia-sia. Ianya senantiasa memberi manfaat kepada kita umat manusia. Menjelaskan kepada kita, begitulah dia kehidupan di dunia. Apabila ditanya, apa sebenarnya dunia itu? Apabila ditanya, dunia itu apa? Dunia itu bumi di bawah, langit di atas. Senang. Kita akan menyebut istilah dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah sebut dalam Al-Quran. Kehidupan di akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia. Kerana kehidupan di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala klasifikasikan
sebagai pusingan pertama. Manakala kehidupan di akhirat adalah pusingan akhir untuk kita jalani kehidupan buat selama-lamanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka kehidupan di dunia ini disebut al-ula, pusingan pertama. Pusingan pertama kita jalani hidup. Ya, maka kehidupan dunia itu mudah. Kerana kehidupan dunia yang mata kasar kita lihat, yang telinga kita dengar, yang mulut kita tutur katakan, sama ada berpuas hati atau tidak, sama ada mensyukuri atau tidak, ataupun komen sahaja pagi, petang, siang, malam. Yang kita rasa, yang kita sentuh dengan telapak tangan dan telapak kaki. Baik, maka kehidupan dunia merupakan kehidupan pusingan pertama di mana ialah dia penempatan manusia yang mana bumi di bawah, langit di atas. Maka perlu diketahui, bumi di bawah, langit di atas. Kenapa disusun aturkan begitu? Bumi di bawah, langit di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan pada ayat 11 surah At-Tariq. Ya, langit di atas kerana langit ada tugas-tugas khas. Ya, iaitu melimpahkan air hujan. Maka tak lagi menjadi rahsia kepada kita. Ya, apa sebenarnya langit itu? Ya, oleh kerana nak melimpahkan air hujan, sebab itu langit kedudukannya di atas. Manakala bumi tugasnya memanfaatkan air hujan yang dilimpahkan, oleh itu bumi di bawah. Maka manusia ditakdirkan tidak jalani hidup di langit. Manusia ditakdirkan untuk jalani hidup di permukaan bumi. Ya, di permukaan bumi. Pun begitu, jangan lupakan langit. Jangan sisihkan langit. Malah kena mengorak langkah mengetahui rahsia langit. Kerana kebergantungan kita hidup di dunia kepada langit. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perakukan. Maka sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyedarkan kita selaku hamba-Nya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Surah Al-Dhariyat. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ingat kata Allah. Di langit sana, langit yang berada di atas kamu itu, di langit itulah kepelbagaian bentuk rezeki tersimpan untuk kamu yang menjalani hidup di muka bumi. Wa fis sama'i rizqukum. Di langit sana habuan rezeki untuk kamu, wahai manusia. Wa ma tu'adun. Dan bukan itu sahaja. Di langit sana juga ada sesuatu yang dijanjikan untuk kamu. Sedang ahli jamaah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang dirahmati Allah, maka dah semakin terbuka. Setelah kita faham nilai langit di atas untuk melimpahkan air hujan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perakukan lagi. Langit di atas itu bukan kehendaknya duduk di atas. Allah yang mentakdirkan langit itu di atas.
Kenapa duduk di atas? Kerana langit itu tersimpan stok rezeki untuk manusia yang menjalani hidup di permukaan bumi. Ya, maka stok rezeki kita di langit. Kalaupun kita rasa kita jalani hidup di muka bumi dah tak ada harapan, dah tak ada peluang, apatah lagi kita berdepan dengan pandemik, wabak. Dalam bahasa Arab yang Rasulullah sabdakan wabak. Dalam bahasa Melayu, wabak tu maknanya huru hara. Ya, Allah datangkan ta'un. Ta'un tu bahasa Arab. Orang Melayu nak ambil mudah ikut aja. Ta'un jadi ta'on. Pun begitu, ta'un itu asal maknanya kuman. Kata Asy-Syaikh Al-Imam Ibn Sina yang wafat pada tahun 427 Hijrah. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit. Sekali lagi, kerana itu yang Allah janjikan. Ini cerita pun, ini nak cerita rahsia langit. Setelah kita faham, langit itu melimpahkan air hujan. Dan air hujan itulah punca rezeki. Ya. Tapi ingat, dalam surah Az-Zariyat Allah perakukan lagi wa ma tu'adun, dan di langit sana juga ada sesuatu yang dijanjikan untuk kamu. Janji apa? Moratorium? Bukan. Di langit sana ada yang Allah janjikan untuk kita. Janji apa? Janji manifesto. Janji dalam manifesto untuk PRN Melaka, bukan. Janji-janji Allah dalam Al-Quran. Ya, maka apa yang Allah berjanji dengan kita? Ini bukan janji si wakil rakyat. Ini janji Allah. Yang kita sendiri beriman dengan janji Allah dengan ucapan Sadaqallahul Azim. Benar janji-janji Allah yang Maha Agung. Maka di antara janji-janji Allah itu ada dua. Janji yang menggembirakan, janji yang menakutkan. Ada pula janji yang menggembirakan. Ya, tadi saya kemukakan janji yang menggembirakan, limpahan air hujan. Janji yang menakutkan, wa ma tu'adun, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan. Antara janji yang menakutkan diturunkan dari langit ke muka bumi, yaitu wabak penyakit. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, inna hadzal wabak rijsun, bahwasanya wabak penyakit ini suatu azab yang diturunkan dari langit ke bumi. Tak nampak pun, dia tak seperti air hujan. Air hujan nampak, kita boleh suka. Ada di situ Jabatan Meteorologi, kita boleh ketahui. Ya, ada jadual, ada satelit. Sekarang ni saya diberitahu tak kurang 400 satelit yang berlegar, yang dikawal oleh ISS, bukan iShot sendiri. International Space Station kawal 400 satelit. Satelit itu akan memerhatikan setiap titisan air hujan yang dilimpahkan ke muka bumi. Dia boleh tahu detik bila hujan. Hanyut kat mana pula hujan tu, ya Allah. Tapi itu adalah janji yang baik. Adapun janji yang menakutkan, satelit tak mampu meneropong. Sesuatu yang menakutkan diturunkan dari langit ke muka bumi, yang Rasulullah sebut ta'un. Orang Melayu kata ta'on.
dalam bahasa Melayunya kuman yang diturunkan dari langit. Tiba-tiba dia turun ke bumi. Dia meracuni 3 unsur. Ta'un, kuman itu meracuni air, meracuni tanah, meracuni udara. Berlakulah keracunan air, keracunan tanah, keracunan udara. Dan terus membunuh manusia. Ya, MKN bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KK dah tak melaporkan lagi jumlah kematian harian akibat serangan COVID-19 kerana semua rakyat Malaysia dah tak sanggup lagi dalam keadaan pandemik. Semua mendesak kerajaan agar segera kita ke endemik. Wah, apa nak jadi, jadilah. Biarlah kita endemik. Hidup bersama dengan si kuman tu. Ya, kita mula nak berjinak-jinak dengan si kuman tu. Kita nak pujuk rayu dengan dia. You tak kacau I tak kacau you. You tak kacau sama gua tak kacau sama lu, mak. Ni hau, mak. Hau. Itu bahasa Tionghoa. Orang Arab kata mafi mushkilah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya. Wa ma tu'adun. Ingat firman Allah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit sana ada rezeki untuk kamu. Ya. Tapi ingat, di langit sana ada sesuatu yang dijanjikan untuk kamu. Janji baik atau sebaliknya, janji yang menakutkan. Diturunkan apa yang disebut kuman. Kuman yang meracuni air, tanah, udara. In English language, you call what? Airborne. Keracunan udara. Saya di Johor Bahru tak boleh mendabik tadi. Ya, kes hari ini pun meningkat lagi di Johor Bahru. Apatah lagi tuan-tuan yang berada di lembah pantai. Ya, pantainya pun dah tak nampak. Tinggal nama sahaja. Tapi lembahnya menakutkan. Berapa ramai terkorban di lembah pantai. Wal'iyadzubillah akibat serangan kuman yang Rasulullah SAW mengkaitkan. Ta'un, kuman ini mengakibatkan wabak. Wabak bahasa Arab, bahasa Melayunya. Huru hara hidup kita. Bermula dengan penyakit, dah berapa ramai rakyat Malaysia, dah puluh ribu terkorban, maka dia menghuru harakan hidup kita. Segala-galanya huru hara. Ekonomi huru hara. Politik huru hara. Ustaz macam saya pun huru hara. Pun begitu sempat juga kita buat program atas talian untuk jelaskan rahsia langit. Langit bukan kosong. Sidang ahli jamaah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Apabila sebut sahaja tentang langit, maka tokoh-tokoh ulama falak, antaranya Al-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki, wafat pada tahun 421 Hijrah. Dah wafat 1000 tahun yang lalu. Now, kini 1443 Hijrah. Ini cerita 421 Hijrah. Al-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki wafat pada tahun 421 Hijrah. Menulis dalam kitabnya Al-Azminatu wal-Amkinatu. Al-Azminatu wal-Amkinatu. Nilai-nilai masa dan nilai-nilai tempat. Baik. Maka Al-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki jelaskan. Langit
ada 3 tahap. Pertama, langit yang dekat dengan permukaan bumi. Langit yang menempatkan awan-awan. Disitulah terbenihnya awan dan disitulah juga bermulanya limpahan air hujan sebagai rezeki kepada segala benda-benda hidup di muka bumi. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan pada ayat 11 surah At-Tariq, was-samaa'i dzatir raj'a. Baik. Yang kedua, langit yang tinggi melepasi langit yang menempatkan awan-awan. Ada langit yang lebih tinggi. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan pada ayat 7 surah Az-Zariyat, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, was-samaa'i dzatil hubuk. Demi langit yang mengandungi jalan-jalan yang dilalui oleh jasad-jasad langit, begitu juga jirim-jirim langit. Langit yang tinggi. Langit yang mengandungi jalan-jalan yang dilalui oleh jirim-jirim langit. Bulan, planet, begitu juga matahari. Maka kesemua itu adalah jasad-jasad langit yang ditempatkan di langit yang tinggi. Dan jasad-jasad langit, jirim-jirim langit itu bukan sembarangan. Allah sediakan jalan untuk mereka. Was-samaa'i dzatil hubuk. Demi langit yang mengandungi jalan-jalan yang dilalui oleh bulan, planet, begitu juga matahari. Adapun tahap langit yang ketiga disebut langit yang tinggi lagi jauh. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan pada ayat pertama surah Al-Buruj. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, was-samaa'i dzatil buruj. Demi langit yang terdiri daripada gugusan bintang-bintang 12. Disitulah laluan terbit dan terbenamnya matahari. Disitulah juga laluan terbit terbenamnya bulan. Disitulah juga laluan terbit dan terbenamnya planet-planet. Was-samaa'i dzatil buruj. Demi langit yang mengandungi gugusan bintang-bintang yang 12. Maka ada 3 kedudukan langit. Langit yang dekat dengan permukaan bumi. Yang kedua, langit yang tinggi. Dan yang ketiga, langit yang tinggi lagi jauh. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kita apabila kita berminat soal menjejaki rahsia langit. Sama ada kita nak kuasai langit yang dekat, langit yang menempatkan awan-awan, ataupun kita nak menjejaki langit yang tinggi, langit yang menyediakan jalan-jalan yang dilalui oleh bulan, planet, matahari. Ataupun kita nak buat kajian tentang langit yang tinggi lagi jauh, langit yang menempatkan gugusan bintang-bintang 12. Dalam Al-Quran disebut buruj, dalam bahasa Inggeris disebut zodiak. Ada peringatan daripada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamu bin nujum wa 'allamuhan nas ma tahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr summan tahaw. Artinya,
pelajarilah ilmu perbintangan dan ajarilah ilmu perbintangan untuk kamu mengetahui kedudukan kamu di darat maupun di laut. Apatah lagi ketika kamu berada di kegelapan malam. Pelajarilah dan ajarilah ilmu perbintangan untuk kamu mengetahui kedudukan kamu di darat, begitu juga di laut. Apatah lagi kamu berada di kegelapan malam. Setelah kamu mempelajari dan kamu mengajarkan ilmu perbintangan untuk kamu mengetahui kedudukan kamu di darat dan di laut, agar kamu menguasai jadual musim, cuaca, bagi memudahkan pelbagai urusan kehidupan kamu di muka bumi. Sumantahau, kemudian berhentilah. Tak perlulah kamu nak membuat kajian lebih jauh lagi tentang langit yang jauh lagi tinggi. Junjungan besar Nabi Muhammad SAW peringatkan kepada kita tentang sukatan pelajaran ilmu perbintangan. Kita belajar ilmu perbintangan, ilmu falak, ilmu astronomi untuk keperluan hidup kita di muka bumi. Terutamanya kita mengetahui tentang musim, perubahan musim, peredaran musim. Kita faham tentang cuaca, perubahan cuaca, peredaran cuaca, agar kita mudah mengatur jadual kegiatan kita di muka bumi, pertanian maupun industri. Ya, soal keperluan hidup di muka bumi. Cukup itu. Kita gunakan ilmu perbintangan untuk keperluan hidup di muka bumi. Ya. Dan Rasulullah SAW memberi peringatan sebagai satu amaran sebenarnya. Sumantahau. Setelah itu berhentilah. Cukuplah. Tak perlu lagi kamu nak meneliti, mengkaji ilmu perbintangan yang melepasi daripada had keperluan hidup kamu di muka bumi. Kenapa ya? Rasulullah SAW tak galakkan kita untuk membuat lanjutan kajian terhadap ilmu perbintangan. Kenapa? Ya. Inilah dia yang kita bahaskan. Rahsia langit. Semakin dibuka, makin banyak yang kita ketahui. Dikhawatiri apabila membuat kajian yang mendalam pada langit yang tinggi lagi jauh, ianya nanti tak termampu oleh akal fikiran kita. Khawatir kita melihat sesuatu yang tak sepatutnya kita lihat. Kita mendengar sesuatu yang tak sepatutnya kita dengar. Kita menghidup sesuatu yang tak sepatutnya kita hidup. Kita merasa dan kita menyentuh sesuatu yang tak sepatutnya kita menyentuh. Maknanya biarlah kita melihat, kita mendengar, kita menghidup, kita merasa, kita menyentuh yang ada keperluan untuk kehidupan kita di muka bumi. Yang mana kehidupan di muka bumi adalah al-ula, pusingan pertama. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita ada lagi penghidupan yang kekal abadi, pusingan terakhir. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Maka paling penting hari ini sebenarnya kita dituntut untuk hargai makhluk ciptaan Allah yang
ditakdirkan berada pada kedudukan di atas. Itulah dia langit. Kerana perlu kita faham tentang langit. Langit itu stok, sumber, stor rezeki untuk kita. Kalaupun kita rasa di muka bumi ni dah tak ada apa yang kita, semua tanah dah milik orang, semua harta dah milik orang, apa yang masih ada? Jangan takut. Orang tua beritahu, selagi ada bintang, ada bulan, ada matahari, ada rezeki, maka hujan akan tetap dilimpahkan. Bila adanya limpahan air hujan dari langit yang dekat, langit yang menempatkan awan-awan, itu menunjukkan bahawa saluran rezeki, Allah terus menyalurkan rezeki kepada kita. Ya, yang mana air hujan itu nilainya nyawa, yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Kami jadikan daripada air segala benda-benda hidup. Semua benda-benda hidup bernyawa. Dan nyawa itu mampu tumbuh, tambah, kembang, subur melalui limpahan air hujan yang disalurkan dari langit ke muka bumi. Hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Maka kita mula mengerti dan kita mula faham peri pentingnya langit dekat, langit yang menempatkan awan. Asy-Syaikh Al-Imam Syihabuddin An-Nuwairi wafat pada tahun 733 Hijrah. Dah wafat 700 tahun yang lalu. Dalam kitabnya Nihayatul Arab fi Fununil Adab menjelaskan kepada kita bahawa langit yang dekat, sebagaimana yang Allah firmankan pada ayat 11 surah At-Tariq, langit yang dekat ini terdiri daripada 3 kedudukan yang menempatkan awan. Awan yang paling dekat dengan permukaan bumi pada ketinggian 1000 hasta. Ini berdasarkan kajian dan pemerhatian Asy-Syaikh Al-Imam Syihabuddin An-Nuwairi yang wafat pada tahun 733 Hijrah. 700 tahun yang lalu. Sudah ada tokoh ilmuwan Islam dalam bidang geografi. Ya, bapa geografi Islam. Asy-Syaikh Al-Imam Syihabuddin An-Nuwairi menyatakan bahawa awan yang paling dekat, awan yang jaraknya 1000 hasta. Oleh itu, didatangkan takrif mana-mana bukit yang tingginya melepasi 1000 hasta. Orang luka pasal hasta, dia tak gunakan meter, tak gunakan kaki. 700 tahun yang lalu. Mana-mana bukit ketinggiannya melepasi 1000 hasta, itu disebut sebagai gunung. Mana-mana bukit yang kurang daripada 1000 hasta, maka disebut dengan bukit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, maka gunung sememangnya berkawan dengan awan yang paling dekat di permukaan bumi. Awan pada ketinggian 1000 hasta. Ya. Manakala awan pada tahap yang kedua, awan pada ketinggian 10,000 hasta. Dan awan yang tertinggi kelazimannya 30,000 hasta. Maka setiap tingkatan ada 9 jenis awan.
1000 hasta pada ketinggian gunung ada 9 jenis awan. 10,000 hasta ketinggian maka ada 9 jenis awan. 30,000 hasta ada lagi 9 jenis awan. Maka 999 itu bukan telefon polis lah, bilangan. Jenis awan 9 darab 3, 27 jenis awan. 9 jenis awan pada setiap tingkatan. 1000 hasta, 10,000 hasta, 30,000 hasta. Dan daripada 27 jenis awan, ada 3 jenis awan yang melimpahkan air hujan bersama dengan huruf dan petir. Ini kajian Al-Syaikh Al-Imam Syihabuddin An-Nuwairi dalam kitabnya Nihayatul Arab fi Fununil Adab. Hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita faham, kita mengerti. Ya. Maka setelah menjelaskan nilai awan, 27 jenis awan pada 3 tahap ketinggian yang berbeza, merupakan langit yang dekat. Disitulah rezeki yang kita harapkan. Ya, kerana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada kita. Rasulullah bimbang apabila berlaku susutan limpahan air hujan. Dan apa yang Rasulullah bimbangkan itu, Rasulullah SAW beri peringatan lebih awal kepada kita. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Ya'ti 'alan nasi zamanun tamturus sama'u mataran wa la tumbitul ardu syai'a. Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan berlaku satu zaman nanti. Hujan terus dilimpahkan daripada langit ke bumi. Tetapi limpahan air hujan itu tidak menyuburkan tanam. Ya'ti 'alan nasi zamanun tamturus sama'u mataran wa lam tumbitul ardu syai'a. Akan datang satu zaman hujan terus dilimpahkan ke muka bumi, tetapi tidak mampu menyuburkan tanam-tanaman. Maka bumi terus gersang dan dikhawatiri dunia berdepan dengan krisis makanan. Ya. Sebelum saya mengakhiri tazkirah saya, ceramah saya, syarahan saya malam yang berbahagia, saya nak jelaskan sekarang ini dunia dalam ketakutan. Perdana Menteri Malaysia mengarahkan menteri-menteri yang terbabit untuk hadir dalam persidangan dunia. Persidangan dunia? Persidangan apa? Persidangan COVID-19? Tidak. Persidangan climate change. Climate change. Perubahan musim cuaca yang mendadak lagi menakutkan. Ya. Climate change. Kenapa PBB sibuk nak cerita climate change? Kerana kita sedar ataupun tidak, penduduk dunia hari ini dirundung malang sebenarnya. Hebat orang Melayu. Saya orang Melayu. Saya sanjung bangsa saya orang Melayu. Melayu tak mudah lupa. Ya. Orang aja tuduh kata Melayu mudah lupa tak. Orang Melayu ingatkan kita dengan pepatahnya. Hebat orang Melayu, dia tak nak cakap banyak. Dia cakap beberapa patah. Orang Melayu pun tak nak belit-belit dah. Dia hanya cakap simpulan saja, simpulan bahasa.
sudah jatuh. Apa yang disebut ditimpa tangga. Dah jatuh, ditimpa tangga. 2 kali musibah kau kena. Maka apabila sekarang ini dunia ditimpa musibah pertama, wabak daripada serangan taun kuman yang dinamakan coronavirus. Dalam pada kita berdepan dengan wabak, belum selesai lagi kerana wabak tak kurang 2 tahun. PKP bermula 18 Mac 2020. Cukup 2 tahun nanti 18 Mac 2022. Belum lagi cukup 2 tahun. Perdana Menteri atas desakan dunia kena hantar menteri-menteri dalam persidangan dunia PBB berhubung tentang climate change. Perubahan musim cuaca yang mendadak dan menakutkan. Wal'iyadzubillah. Ya, sudah jatuh, ditimpa tangga. Dah kena wabak, ditimpa lagi dengan climate change. Difficult to talk about that. Ya. Kita tak tahu. Tapi tak boleh PBB ketakutan apabila sebuah negara yang disebut sebagai dapur dunia. Jadi kita belajar dunia itu bumi di bawah, langit di atas. Jadi dapur dunia adalah sebuah benua dinamakan Australia. Australia adalah dapur dunia kerana sumber makanan, pertanian, ternakan, produk daripada Australia. Dapur dunia adalah Australia. Tiba-tiba sudah 3 tahun berturut-turut. 2019, 2020 dan 2021. Kemarau melanda Australia. Kebakaran menakutkan di Australia. Ya, dapur dunia dah tak jadi dapur lagi. PBB mengharapkan Thailand, kalau orang Thailand dikata painai tam arai man penrai, Thailand sebagai dapur dunia yang kedua. Thailand mengangkat tangan. Thailand enggan mengambil tanggungjawab sebagai dapur dunia yang kedua. Semua takut. Thailand kata dia tak sanggup. Maka tumpuan dunia kepada Argentina. Bukan kerana Argentina pemenang Piala Copa. Kerana Argentina satu-satunya negara yang ada mengeluarkan hasil tanaman dan ternakan. Argentina. Ecuador. Sekali lagi negara Amerika Selatan ini mengangkat tangan. Mereka tidak sanggup menjadi dapur dunia. Made in China. Made in China. China hanya sanggup keluarkan apa yang disebut barang-barang buatan. Apa jua barang-barang buatan, industri pembuatan, China sanggup. Tapi China sendiri tak sanggup menjadi dapur dunia. Kerana rakyatnya pun tak cukup makan. Tak faham tak? Sekarang ini, dunia menaruh harapan kepada Indonesia. Ya Allah, Indon pula sebagai dapur dunia. Malaysia pun import padi daripada Vietnam. Kemboja. Tak elok mengata-ngata malam-malam macam ini kan. Nanti orang marah pula kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya, sebab itu kita nak cerita tentang rahsia langit. Kerana nilai langit itu yang kita baru bicarakan. Langit
sebagai stok sumber rezeki yang Allah salurkan dari langit ke muka bumi melalui limpahan air hujan. Sekarang ni hujan tak menentu. Hujan pun tak menentu, musim pun dah tak menentu. Tiba-tiba pula, ya, pemanasan global. Global warming. Global warming. Ya, bila global warming, Bangkok bakal tenggelam. Kuala Lumpur kena dia Kuala lah, pertemuan dua sungai lah. Ya, Jakarta akan tenggelam dan Perdana Menteri kita dah mengadakan lawatan di Jakarta di mana Presiden Indonesia mengakui akan segera memindahkan pusat pentadbiran Indonesia ke Kalimantan kerana 2023 sebahagian kecil Jakarta bakal tenggelam. Itu yang nak pindah tu. Dan Malaysia dapatlah projek sikit. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya, aku pun ini mukadimah nak nyatakan kepada tuan-tuan rahsia langit. Langit bukan sekadar dipandang. Ya, langit bukan sekadar untuk melapangkan dada. Ya, langit sebenarnya berdasarkan kenyataan Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 505 Hijrah sebagai kiblat doa. Anna kiblat doa sama, bahawasanya kiblat doa adalah langit. Kiblat ibadah sembahyang adalah Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu jelas. Ayat 144 surah Al-Baqarah. Perintah Allah menghadap kiblat sembahyang adalah Ka'bah Baitullah ila atiq al-Masjidil Haram. Kiblat langit, itu kiblat sembahyang adalah Ka'bah Baitullah. Kiblat doa adalah langit. Sebab itu apabila kita berdoa, disuruh kita buka tapak tangan. Apabila kita buka tapak tangan, kita menadah sesuatu yang bakal Allah limpahkan dari langit. Itu nilai doa. Sebab itu doa tu buka tapak tangan. Kerana tapak tangan inilah keistimewaan manusia. Kalau kita selam dekat laut, selam, tapak tangan kita keluar cahaya. Sebab itu kalau orang yang menyelam, apabila dia selam, dia suruh pakai sarung tangan. Kalau tak, nanti ikan-ikan akan ikut dia. Kalau ikan kecil tak apa, ikan jos ikut dia, ikan jerung tak nyai. Bukan itu aja, kalau kita selam dalam laut, tangan kita ni keluar cahaya, tapak tangan keluar cahaya. Kalau tapak tangan keluar cahaya, makhluk-makhluk yang tak nampak pun ikut hantu laut. Tak faham tak apa? Nyatakan kepada tuan-tuan. Itu rahsia laut. Cerita kemudian. Ini nak nyatakan rahsia langit dulu. Ya, langit sebagai kiblat doa. Sebab itu apabila kita berdoa, kita buka tangan. Supaya Allah limpahkan kepada kita pelbagai kebaikan. Dan Imam An-Nawawi menyatakan kalau tak ada yang baik, kita telungkupkan tangan kita. Al-bala wal wabah. Kata Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, wafat pada tahun 676 Hijrah. Dah wafat 800 tahun yang lalu. Dalam kitab Al-Majmu' menyatakan kiblat doa adalah langit. Maka minta yang baik, dibuka tapak tangan. Kalau tak ada yang balak tu, ditelungkupkan tapak tangan. Beza, ini bahagian belakang tangan. Ini tapak tangan. Tapak tangan. Kalau sentuh kemaluan badan.
belakang tangan sentuh kemaluan tabatan. Nilai tapak tangan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka moga-moga kita daripada kalangan hamba-hamba Allah yang menghargai ciptaan Allah dan kita manfaatkan apa yang Allah berikan dan kita tak salah gunakan apa jua yang Allah limpahkan dari langit untuk kita. Dan kita berdoa agar apa yang dijanjikan, yang diturunkan dari langit yang merupakan wabak yang membunuh itu, Allah angkat segera ke langit semula. Itu sebab itu kita diajar wabak ni agar diangkat segera naik ke langit. Sekadar itu dulu yang dapat dikongsi bersama. Salah silap, mohon jutaan kemaafan juga. Saya kembalikan kepada Tuan Pengacara Majlis. Dijemput dan dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan katsira atas pengkongsian ilmu tadi. Sebagai Ustaz sebut tadi, ini adalah mukadimah. Nampaknya macam kena buat siri kan ni. Daripada rasa daripada pasal ada multilingual, ada masuk global warming, climate change. Memang satu-satunya ustaz yang versatile lah, alhamdulillah. Dan sekali lagi bagi pihak penganjur semua mengucapkan terima kasih kesudian ustaz bersama kami untuk berkongsi ilmu. Semoga ianya bermanfaat, ada kebaikan untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari insya-Allah. Program kita selanjutnya ialah actually bacaan Al-Muq dan dipimpin oleh ustaz kami, Ustaz Muhammad Idris. Dan Ustaz Hanafiah saya serahkan sama ada kalau ada program, kalau nak keluar silakan, kalau nak bersama kami juga dialu-alukanlah. Saya sekarang ini saya serahkan pada Ustaz Idris. Terima kasih. Tafadhal Ustaz.